Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Terlebih dahulu, saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk membentangkan hasil kajian saya dalam konferens ini. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Muniandi Analaki Panirselvam. Nombor pendaftaran universiti saya adalah P95826. Tajuk pembentangan saya dalam konferens ini adalah bertajuk Peningkatan Tahap Penguasaan Kemahiran Proses Sains Mengawal Pembuluh Ubah, Manipulasi dan Bergerak Balas dengan menggunakan kaedah eksperimen dalam kalangan murid sekolah rendah kurang murid. Kajian yang saya ingin membentangkan ini merupakan kajian tindakan yang dijalankan di sebuah sekolah kurang murid. Pertama sekali, kita tengok tentang pengenalan dalam kajian ini. Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia merupakan satu plan yang dirancang dan dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Antara salah satu aspek yang dinyatakan dalam plan pembangunan ini adalah melahirkan pelajar yang bersifat saintifik. Proses melahirkan pelajar berfikiran saintifik ini bermulanya di tahap persekolahan. Antara elemen yang penting memainkan peranan untuk melahirkan pelajar yang bersifat saintifik adalah kemahiran proses sains. Ilmu kemahiran ini perlu disampaikan kepada pelajar dengan sepenuhnya bermula di peringkat persekolahan. Selain itu, kemahiran proses sains ini juga perlu digalakkan supaya meningkatkan tahap pemikiran pelajar secara kritis, kreatif dan inovatif. Seterusnya kita tengok tentang latar belakang kajian ini. Dalam kajian ini, kemahiran proses sains yang ditekankan adalah kemahiran pembuluh ubah, manipulasi dan bergerak balas. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, kemahiran pembuluh ubah, manipulasi dan bergerak balas amat penting dalam pengajaran dan pembelajaran sains di dalam kelas. Selain itu, kemahiran pembuluh ubah ini juga merupakan kemahiran indo kepada kemahiran lain. Kerana kemahiran ini melibatkan penggunaan semua deria seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan untuk mengumpul maklumat dengan tepat. Dalam kajian ini, masalah yang dikaji adalah mengenai tahap penguasaan terhadap kemahiran proses sains pembuluh ubah, manipulasi dan bergerak balas di sebuah sekolah kurang murid. Daripada pemerhatian semasa PDPC serta merujuk ke keputusan peperiksaan sebelum ini, dapat mengetahui bahawa murid tahun 6 sangat lemah dan tidak memahami mengenai kemahiran pembuluh ubah, manipulasi dan bergerak balas. Melalui pemerhatian ini, dapat diketahui terdapat beberapa faktor yang menyebabkan murid tidak menguasai kemahiran proses sains semasa PDPC. Saya diteruskan pembentangan saya dengan reka bentuk kajian saya. Saya memilih reka bentuk kajian tindakan. Kajian tindakan adalah satu kajian yang bermula dengan timbulnya satu masalah dalam proses PDPC yang dihadapi oleh guru, di mana kajian tindakan ini dipilih untuk menyelesaikan kelemahan terhadap tahap penguasaan kemahiran pembuluh ubah. Sehubungan dengan itu, saya memilih sampel kajian dari sekolah kurang murid di kawasan pedalaman. Saya memilih seramai 4 orang murid tahun 6 sebagai responden untuk kajian saya. Sejak kebelakangan ini, murid-murid yang dipilih dalam kajian ini mendapat markah yang paling rendah dalam mata pelajaran sains. Sehubungan dengan itu, 2 jenis instrumen telah saya gunakan dalam kajian tindakan ini. Antara sampel kajian yang saya dipilih adalah ujian tahap penguasaan murid kemahiran pembuluh ubah dan diteruskan dengan menggunakan kaedah temu bual, iaitu temu bual dengan murid untuk mengetahui masalah sebenar yang dihadapi oleh murid. Sebagai langkah pertama, saya telah mengumpul data markah peperiksaan 2 tahun kebelakangan ini, iaitu tahun 2018 dan 2019. Didapati bahawa
Markah yang didapati oleh 4 orang murid sejak 2 tahun itu menunjukkan sangat lemah, iaitu 3 orang murid gagal dan seorang murid lulus pun hanya mendapat markah sebanyak lingkungan antara 40 hingga 45% sahaja. Walaupun 4 orang murid yang dikaji mendapat markah yang sangat lemah, untuk mengetahui tahap penguasaan kemahiran proses sains pemboleh ubah, manipulasi dan bergerak balas dengan lebih lanjut, saya telah memberikan ujian tahap penguasaan kepada murid tersebut. Ujian ini terdiri daripada 15 soalan subjektif. Semua soalan terdiri daripada soalan manipulasi dan bergerak balas, iaitu soalan A menunjukkan soalan manipulasi dan soalan B merupakan soalan bergerak balas. Jadual ini menunjukkan pecahan item soalan ujian tahap penguasaan murid dalam kajian ini. Selepas menjalankan ujian penguasaan ini, satu analisis telah dibuat selepas menanda kertas soalan tersebut. Didapati bahawa 4 orang murid responden telah mendapat kesalahan yang banyak berbanding mendapat betul. Rumusan dapatan kajian telah ditunjukkan dalam jadual ini dalam bentuk peratus keseluruhan menguasai dapatan daripada ujian penguasaan kemahiran pemboleh ubah, manipulasi dan bergerak balas. Maka, dapatan daripada analisis keseluruhan ujian ini mendapatkan gambaran dengan jelas bahawa tahap penguasaan murid yang dikaji berada di tahap yang sangat lemah. Untuk mengetahui masalah yang dihadapi oleh murid dengan lebih lanjut, maka kajian ini diteruskan dengan menggunakan kaedah temu bual dengan 4 orang murid untuk mengetahui tentang masalah sebenar yang dihadapi sehingga tidak memahami kemahiran pemboleh ubah serta tidak mendapat jawab soalan ujian penguasaan dengan betul. Dalam temu bual ini, saya telah bertanya beberapa soalan yang berkaitan dengan kemahiran pemboleh ubah dan kegagalan mendapat keputusan yang baik dalam peperiksaan sebelum ini kepada murid. Maka telah menerima beberapa atau pelbagai respon dan jawapan daripada 4 orang murid hasil daripada temu bual ini. Rumusan analisis temu bual ini didapati bahawa murid-murid mengalami kesukaran serta tidak memahami tentang kemahiran pemboleh ubah ini semasa menjawab soalan dalam peperiksaan. Selain itu, mereka juga memberitahu bahawa pelaksanaan eksperimen tidak dijalankan dengan sempurna semasa PDPC. Inilah rumusan analisis dapatan temu bual daripada murid-murid yang dikaji dalam kajian ini. Maka, sebagai tindakan seterusnya, saya memahami bahawa tahap penguasaan murid amat lemah dan telah bercadang mengambil tindakan seterusnya untuk membendung masalah ini. Saya merancang untuk melaksanakan kaedah eksperimen supaya mengatasi kelemahan tahap penguasaan kemahiran pemboleh ubah dalam kajian ini. Menurut teori Brunner, menyatakan bahawa proses pembelajaran merupakan satu proses membina pengetahuan sendiri oleh murid berdasarkan pengalaman. Pengajaran akan lebih berkesan jika murid berhadapan dengan tugasan atau masalah. Secara automatik, murid akan memahami dan mengingati sesuatu konsep dengan mudah. Konsep inilah akan digunakan dalam kajian ini dengan memberikan peluang kepada murid dengan membuat eksperimen. Maka, dengan pelaksanaan kaedah eksperimen ini, murid-murid melibatkan diri dengan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam tugasan mereka. Kaedah ini mungkin menjadi lebih berkesan kepada murid untuk memahami tentang kemahiran proses sains, pemboleh ubah, manipulasi dan bergerak balas. Maka, untuk meneruskan kaedah eksperimen dalam kajian ini, saya telah merancang dan menggunakan beberapa kaedah lain untuk menentukan kefahaman murid terhadap pemboleh ubah. Antara kaedah yang digunakan dalam cadangan tindakan seterusnya adalah
penyediaan rancangan pengajaran harian khas akan dibina untuk melaksanakan kaedah eksperimen ini. Biasanya, rancangan pengajaran harian ditulis untuk menjalankan PDPC harian di dalam kelas. Tetapi dalam kaedah ini, saya akan membina rancangan pengajaran harian khas ini yang dikandungi daripada langkah-langkah yang sepenuhnya berkaitan dengan pelaksanaan eksperimen. Sehubungan dengan itu, dalam rancangan pengajaran harian ini, saya menggunakan kaedah 5E untuk membina langkah-langkah pelaksana eksperimen dalam kajian ini. 5E adalah singkatan engagement, exploration, explanation, elaboration, dan exploration. Engagement bermaksud penglihatan, iaitu memperkenalkan konten, menyediakan situasi yang sesuai bagi pembelajaran. Keduanya adalah exploration, bermaksud penerokan, iaitu memperkenalkan aktiviti eksperimen berdasarkan topik yang ingin diajar. Ketiganya adalah explanation, bermaksud penerangan, iaitu menjadi pembimbing kepada murid-murid melalui penerangan. Keempatnya adalah elaboration, bermaksud pengolahan, iaitu mengukuhkan perkembangan pemahaman konsep. Yang akhir sekali adalah evaluate, bermaksud penilaian, iaitu pentaksiran melalui pelbagai kaedah dalam tugasan dan perlu dilakukan di akhir menyemak perkembangan pemahaman murid. Maka langkah-langkah seperti ini dipercayai akan dapat memberi impak yang berkesan untuk meningkatkan kefahaman pemboleh ubah, manipulasi dan bergerak balas. Selepas melaksanakan semua kaedah ini, saya akan menjalankan ujian tahap penguasaan yang sama untuk mengetahui tentang peningkatan tahap penguasaan murid terhadap pemboleh ubah, manipulasi dan bergerak balas. Kajian tindakan ini akan diteruskan sehingga murid-murid menguasai kemahiran proses sains pemboleh ubah, manipulasi dan bergerak balas ini. Sekian, terima kasih.